Malaysia sungguh menakutkan. Suara yang terpacul dari bibir Evander Collins bergema di seluruh Dewan Persidangan Utama di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Semua mata terdiam, seolah-olah terpaku oleh tukul besi sebaik sahaja mendengar kata-kata yang menusuk kalbu itu. Wanita yang sedang berucap itu adalah seorang jutawan wanita Amerika yang diiktiraf oleh Forbes sebagai salah seorang daripada 5 teratas di dunia. Dia berdiri di atas podium mewah dengan lagak yang angkuh, mengenakan sut putih yang memantulkan cahaya lampu dengan penuh gaya, tetapi kata-kata pertamanya adalah ayat yang membuatkan seluruh dewan terdiam. Keheningan yang janggal menyelubungi suasana buat seketika sebelum bertukar menjadi bisikan yang riuh. Ramai ahli perniagaan Malaysia berpandangan sesama sendiri dengan rasa terkejut, manakala jurugambar antarabangsa tidak henti-henti menekan butang pengatup untuk merakam detik di mana ayat pendek seorang wanita telah menggoncang maruah seluruh negara. Selepas persidangan hari itu berakhir, berita tentang kata-kata Evander menjadi tajuk utama media Malaysia dan antarabangsa. Jutawan wanita Amerika hina Malaysia tajuk berita tebal terpampang di seluruh media sosial. Jutaan rakyat Malaysia meluahkan kemarahan. Ada yang menulis komen-komen pedas, ada pula yang memuat naik gambar jalur gemilang berserta kata-kata mempertahankan maruah tanah air. Seluruh negara seakan-akan membara dengan api kemarahan. Malah di kalangan para hadirin persidangan itu sendiri, mereka masih tidak henti-henti membicarakannya. Malam itu, Evander menolak jemputan ke majlis makan malam mewah yang disediakan oleh penganjur. Dia memilih untuk berjalan keluar sendirian di tengah-tengah Kuala Lumpur yang penuh dengan cahaya lampu dan keriuhan orang ramai. Dia hanya mengenakan kemeja putih, seluar jin, dan blazer nipis. Kebiasaannya, hidupnya dikelilingi oleh bilik mesyuarat mewah dan limosin berkilat, tetapi kali ini dia ingin merasai sendiri denyut nadi kota ini dengan kakinya. Evander berjalan menyusuri jalan Bukit Bintang yang dipenuhi pelancong dan kedai-kedai yang terang benderang. Namun, semakin jauh dia berjalan dari pusat bandar, bunyi muzik dan suasana meriah perlahan-lahan reda, bertukar menjadi lorong-lorong sempit dan gelap dengan lampu jalan yang berkelip-kelip suram. Dia berhenti seketika, memandang cahaya malap itu, lalu berpaling ke arah bunyi tapak kaki yang semakin mendekat. Tiba-tiba, 4 orang lelaki yang berbau arak muncul dari kegelapan. Pandangan mata mereka penuh dengan keagresifan. Mereka mengepungnya seperti serigala yang menemui mangsa. Salah seorang daripada mereka bercakap dalam bahasa Inggris yang pelat. "Hei, cik adik, jalan sorang-sorang. Kenapa?" Gelak tawa sinis kedengaran. Evander berundur sedikit, memegang erat beg tangannya, jantungnya berdegup kencang tidak seperti sebelumnya. Salah seorang daripada mereka menghulurkan tangan ke arah beg Hermes miliknya, pandangan matanya dingin seolah-olah bersedia untuk meragut barang berharganya pada detik berikutnya. Tetapi sebelum segalanya menjadi lebih buruk, satu suara yang garau dan tegas kedengaran dari hujung lorong, "Lepaskan dia." Hanya dengan itu, kumpulan lelaki mabuk itu terhenti, berpaling serentak ke arah suara itu. Dari kegelapan, muncul susuk tubuh seorang lelaki tinggi lampai, berkulit sawo matang dengan mata yang tajam. Kemeja tee gelap dan seluar kargo pudar membuatkannya kelihatan sederhana tetapi penuh dengan kekuatan. Langkahnya tegap dan yakin, bunyi kasutnya yang menghentak konkrit bergema pada setiap langkah. Lelaki itu ialah Arif, seorang pegawai tentera Malaysia yang mendedikasikan hidupnya untuk latihan dan melindungi orang lain. Lelaki mabuk yang pertama meluru ke arahnya dengan sekuat tenaga. Tetapi Arif hanya mengelak sedikit sebelum menolak dengan lengannya sehingga lelaki itu terhuyung hayang seperti guni beras yang ditolak jatuh. Lelaki kedua belum sempat bersedia, terus tertunduk menerima tumbukan padu di perut. Bunyi udara terlepas keluar bersama tubuhnya yang terbongkok menahan kesakitan di atas tanah. 2 orang yang tinggal berpandangan sebelum menyumpah seranah lalu melarikan diri ke dalam kegelapan. Evander berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang, tangannya menggeletar. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan seterusnya. Dia memandang lelaki asing yang baru sahaja menyelamatkan nyawanya dengan rasa terpegun. Dia berpaling memandangnya. Matanya tenang, tanpa sebarang tanda bangga atau mengharapkan ucapan terima kasih. Hanya nada suara yang pendek tetapi tegas. "Cik, selamat sekarang. Baliklah. Tempat ini bahaya." Dia berpusing dan berjalan pergi dengan pantas. Susuk tubuhnya yang tinggi perlahan-lahan hilang di celah-celah lorong yang hanya diterangi cahaya suram, meninggalkan Evander terpinga-pinga dalam kesunyian. Dia ingin memanggil, ingin bertanya nama, tetapi suaranya seakan-akan tersekat di kerongkong, seolah-olah beberapa saat yang singkat itu telah diragut daripadanya.
Evander bergegas keluar dari lorong, menahan teksi, dan kembali ke hotel mewahnya di tepi Sungai Klang. Tetapi sepanjang perjalanan, wajah tenang dan mata tajam lelaki itu terus bermain di fikirannya, seperti satu tanda yang tidak dapat dipadamkan. Dia duduk di tepi tingkap bilik hotelnya yang tinggi, memandang ke bawah ke arah Sungai Klang yang memantulkan cahaya lampu berkelip-kelip sambil menghirup wain merah. Tetapi rasa pahit yang dirasainya bukanlah rasa wain, sebaliknya adalah kekeliruan di dalam hatinya. Ini adalah kali pertama Evander berasa benar-benar rapuh. Hidupnya yang selama ini penuh dengan kawalan, dengan percaturan di papan catur dunia perniagaan, kini digoncang oleh satu insiden kecil di sebuah lorong gelap di Kuala Lumpur. Tetapi apa yang lebih menggoncangnya daripada ketakutan adalah sikap lelaki Malaysia yang menyelamatkannya. Tiada kebanggaan, tiada tuntutan. Hanya membantu dan kemudian pergi, seolah-olah itu semua adalah tugas biasa. Keraguan mula timbul di dalam hatinya. Siapakah dia? Mengapa dia mempunyai kekuatan dan keyakinan seperti itu? Dan mengapa sikapnya yang sederhana itu mampu menggoncang keyakinan yang telah dibinanya sepanjang hidup? Di tengah-tengah malam Kuala Lumpur, Evander merasakan bahwa malam ini bukan sahaja mengubah perasaannya buat seketika, tetapi ia telah menyalakan sesuatu yang akan membawanya ke satu perjalanan baru. Perjalanan yang akan mengubah makna kata Malaysia sungguh menakutkan buat selama-lamanya. Keesokan paginya, cahaya matahari Kuala Lumpur menembusi langsir bilik hotel mewah di tepi Sungai Klang. Evander Collins bangun dengan perasaan yang aneh. Jantungnya masih berdebar akibat kejadian malam tadi. Bayangan lelaki muda yang melangkah keluar dari kegelapan dengan pandangan dingin dan sikap yang yakin masih melekat dalam ingatannya. Dia tidak tahu siapa lelaki itu, tetapi rasa ingin tahu itu lebih jelas daripada ketakutan yang dihadapinya. Evander memilih untuk keluar dari hotel tanpa memberitahu sesiapa. Dia memakai topi, cermin mata hitam, dan kemeja putih ringkas, berjalan menyusuri jalan-jalan kecil yang menghubungkan ke pasar pagi dan kawasan perumahan. Dia ingin merasai Kuala Lumpur seperti mana penduduk tempatan menjalani kehidupan mereka, bukan sekadar cahaya mewah di hotel 5 bintang atau mesyuarat perniagaan. Bunyi sudip berlaga dengan kuali kedengaran dari sebuah gerai makan di tepi jalan. Bau sambal belacan dan ikan goreng menusuk hidungnya. Evander memperlahankan langkah, matanya meliar ke sekeliling. Tiba-tiba, dia terpandang susuk tubuh seorang lelaki yang sedang duduk di sebuah kopi tiam kayu lama di seberang jalan. Meja dan kerusi marmar itu, walaupun retak di mama usia, kelihatan dijaga rapi. Dia sedang menunduk membaca sebuah buku berkulit biru, wajahnya tenang. Cahaya matahari pagi menerpa, membuatkan rambutnya yang dipotong kemas berkilau. Evander berhenti di seberang jalan. Jantungnya berdegup lebih kencang tanpa sebab. Wajah itu tidak salah lagi. Dialah lelaki yang sama yang telah menyelamatkan nyawanya malam tadi, Arif. Dia melintas jalan tanpa sadar, seolah-olah ditarik oleh suatu daya. Kerusi di hadapan lelaki itu ditarik perlahan. Evander melabuhkan punggung. Bunyi kerusi yang bergeser dengan lantai membuatkan Arif mengangkat muka. Matanya menunjukkan sedikit rasa terkejut sebelum berubah menjadi senyuman nipis yang tenang. "Saya agak cik masih belum jumpa jalan pulang ke hotel, bukan?" Suaranya dalam bahasa Inggris yang fasih kedengaran membuatkan Evander ketawa kecil. Ketegangan di hatinya serta-merta hilang. Dia tidak bertanya nama, tidak bertanya mengapa Evander duduk di situ. Dia hanya berpaling kepada pelayan dan memesan secawan kopi panas untuk diletakkan di hadapan Evander. Bau kopi pekat yang baru dibancuh menusuk hidungnya. Evander mengangkat cawan dan menghirupnya. Rasanya lebih pahit daripada cappuccino yang biasa diminumnya di New York. Tetapi dalam kepahitan itu ada sesuatu yang menarik yang membuatnya tidak mahu meletakkan cawan itu. Arif mula bercerita tentang hidupnya secara ringkas. Dia menceritakan bagaimana semasa muda dia ditugaskan di sempadan di Sabah, berhadapan dengan malam-malam yang dingin sehingga nafasnya menjadi wap putih. Bunyi tembakan dari hutan tebal membuatkan jantungnya berdebar, tetapi apa yang lebih melekat di hatinya adalah imej penduduk kampung yang terpaksa melarikan diri dari bencana alam. Kisah dia mereda arus deras untuk membina jambatan tali bagi membantu anak-anak sekolah menyeberang ke sekolah atau mendukung anak kecil keluar dari rumah yang dilanda banjir. Evander mendengar dengan senyap, matanya tertumpu pada bibir lelaki itu yang bercerita dengan yakin, tanpa sebarang nada bangga. Kisah-kisahnya bukanlah untuk menunjuk-nunjuk keberanian, tetapi adalah realiti kehidupan yang penuh dengan tugas dan pengorbanan. Setiap patah perkataannya seperti tukul yang perlahan-lahan mengetuk perisai keangkuhan yang menyelubungi Evander selama ini.
Apabila kopi tiam itu mula sibuk dengan orang ramai yang singgah untuk minum kopi sebelum memulakan hari bekerja, barulah Evander sadar bahawa dia masih belum tahu namanya. Dia bertanya perlahan. Dia hanya menjawab pendek, "Nama saya Arif." Tiada gelaran, tiada jawatan, tiada penjelasan lanjut. Hanya satu nama yang pendek, tetapi terasa lebih berkuasa daripada mana-mana gelaran CEO yang pernah didengarinya sepanjang hidup. Evander kembali ke hotel pada pagi itu dengan perasaan yang tidak biasa. Fikirannya berlegar-legar mengingati senyuman tenang, mata yang dalam, dan kisah-kisah yang diceritakannya. Dunianya sebelum ini berputar di sekeliling angka, keuntungan, dan kontrak bernilai berbilion dolar. Tetapi kali ini, ia berputar di sekeliling perkara-perkara kecil yang berkaitan dengan manusia, kemesraan, dan pengorbanan. Pada malam itu, ketika Kuala Lumpur masih belum tidur, Evander duduk di tepi tingkap, memandang lampu jalan dan bunyi bot yang melintasi Sungai Klang. Fikirannya bukan lagi tentang angka atau email daripada pelabur, tetapi tentang wajah seorang lelaki yang tidak perlu banyak berkata-kata untuk menggoncang hatinya. Dia tidak sedar bahawa secawan kopi yang diminumnya pagi tadi telah membuka pintu baru ke satu perjalanan yang tidak pernah dijangkanya. Pintu yang membawanya keluar dari dunia keangkuhan dan keuntungan ke dunia yang penuh dengan makna perkataan manusia. Dan ini hanyalah permulaan kepada segalanya. Beberapa hari kemudian, Evander menerima mesej ringkas daripada Arif. Mesej itu tidak mempunyai penjelasan panjang, hanya lokasi dan masa pertemuan. Dia membacanya berulang kali. Keraguan masih bermain di hatinya, tetapi ada satu daya tarikan yang membuatnya memutuskan untuk pergi, seolah-olah dipandu. Apabila tiba di tempat yang dijanjikan, sebuah Jeep Land Rover berwarna hijau tua tentera sudah sedia menanti. Arif memakai kemeja lengan panjang, seluar kargo ringkas, dan topi yang melindungi matanya yang tajam. Evander menaiki kenderaan itu tanpa banyak bertanya. Jeep itu perlahan-lahan bergerak keluar dari Kuala Lumpur, meninggalkan kesibukan kota besar di belakang. Jalan raya yang panjang membawanya ke kawasan ladang kelapa sawit dan bukit bukau yang mula kelihatan di kejauhan. Angin yang bertiup melalui tingkap membawa bau rumput dan tanah lembab selepas hujan, membuatnya berasa seperti sedang membuka pintu ke dunia baru. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah kamp tentera kecil di tengah-tengah lembah di tanah tinggi Cameron. Bangunan kayu dan simen lama tersusun di antara pokok-pokok besar. Bunyi kicauan burung bersahutan dengan jeritan askar-askar muda yang sedang berlatih di padang kawat yang luas. Setiap mata yang memandang ke arah Evander penuh dengan kemesraan dan rasa hormat kepada Arif. Evander dijemput untuk duduk semeja untuk makan tengah hari yang ringkas. Nasi putih panas dengan kari ayam, kangkung goreng belacan, dan ikan goreng rangup. Dia sudah biasa dengan meja makan yang dipenuhi wain mahal dan perkakas perak berkilat, tetapi suasana di hadapannya ini memberikan rasa mesra, seolah-olah berada di tengah-tengah keluarga. Dia agak kekok menggunakan penyepit, tetapi rasa makanan itu melembutkan hatinya. Ia bukanlah kemewahan, tetapi keikhlasan yang terselit dalam setiap suapan. Selepas makan, Arif membawanya untuk melihat latihan askar-askar muda. Mereka sedang berlatih silat, gerak-geri mereka tangkas, dan jeritan mereka bergema di seluruh padang. Evander memerhatikan dengan penuh minat. Imej Arif malam itu yang menyelamatkannya di lorong gelap masih segar, dan hari ini dia melihatnya dalam peranan yang berbeza. Seorang pemimpin yang penuh dengan kekuatan dan belas kasihan. Dia berjalan memeriksa barisan, membetulkan postur anak buahnya dengan senyuman dan memberikan kata-kata semangat tanpa henti. Menjelang petang, Arif mengajaknya ke tebing sebatang sungai kecil yang mengalir di belakang kamp. Cahaya matahari petang memancar di permukaan air yang berkilauan. Bunyi air mengalir jelas kedengaran dalam ketenangan lembah itu. Mereka berdua berdiri bersebelahan tanpa berkata apa-apa untuk masa yang lama, sehinggalah akhirnya Arif bersuara. "Malaysia ini tidak sempurna, Cik. Tetapi tiada tempat di dunia ini yang sempurna. Makna sebenar terletak pada bagaimana kita memilih untuk hidup di tanah tempat kita berpijak." Evander berpaling memandangnya. Dia pernah mendengar banyak kata-kata promosi, tetapi ayat ini bukanlah slogan pengiklanan. Ia adalah kebenaran tulus yang datang dari hati seseorang yang benar-benar hidup di sini. Ia menusuk jauh ke dalam jiwanya dengan cara yang tidak pernah mampu dilakukan oleh angka-angka dalam laporan ekonomi. Dia berdiri diam, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergoncang. Perisai keangkuhan yang keras mula retak sedikit demi sedikit. Imej senyuman askar muda yang berlatih silat, gelak tawa di meja makan biasa, dan kata-kata ringkas.
Arif semuanya bergabung menjadi satu kuasa yang membuatkan Emander melihat Malaysia dari sudut yang tidak pernah dibayangkannya sebelum ini. Malam itu, apabila kembali ke penginapan kecil berhampiran kem, Emander memandang langit yang penuh dengan bintang. Dia memikirkan apa yang telah dialaminya sepanjang hari. Kelembutan orang-orangnya, kekuatan para askar, dan ayat pendek yang seolah-olah tersemat di hatinya. Makna terletak pada bagaimana kita hidup. Ia adalah malam pertama dia meletakkan telefonnya tanpa memeriksa email daripada lembaga pengarah dan membiarkan dirinya mendongak memandang bintang dengan tenang. Emander tidak tahu bahawa langkahnya memasuki kem tentera di tengah-tengah lembah Cameron Highlands pada hari ini bukan sekadar perjalanan untuk melihat kehidupan rakyat Malaysia, tetapi adalah perjalanan ke dalam hatinya sendiri untuk mencari makna sebenar kehidupan. Keesokan paginya, Emander masih tenggelam dalam fikiran yang tidak dapat dilepaskan. Tetapi sebelum dia sempat mencari jawapan, Arif mengajaknya untuk mengikutnya ke sebuah kampung kecil di lembah Cameron Highlands. Dia hanya berkata pendek, "Malam tadi, hujan lebat. Ada banjir kilat, kampung di tepi sungai rosak. Kita kena pergi tolong." Kata-kata itu kedengaran ringkas, tetapi pandangan mata Arif membuatkan Emander tahu bahawa ini bukanlah perkara kecil. Jeep lama itu menuju ke jalan tanah merah yang berliku-liku, melalui hutan dan ladang teh yang hijau subur yang baru sahaja dibasahi hujan. Emander memandang pemandangan di sekelilingnya dengan perasaan bercampur baur. Apabila tiba di destinasi, apa yang dilihatnya membuatkan nafasnya tersekat. Beberapa buah rumah kayu telah dihanyutkan air sehingga sengit. Jalan utama ditenggelami lumpur. Kanak-kanak kecil dan orang tua duduk berhimpit-himpit di balai raya, air mata dan ketakutan terpancar di mata mereka. Arif tidak membuang masa. Dia turun dari jeep dan mula memberi arahan dengan suara yang lantang tetapi tegas. Askar-askar muda yang mengikutnya segera berpecah. Ada yang membantu mengangkat guni pasir untuk membina benteng. Ada yang mereda air untuk menarik keluar sisa kayu yang menyekat aliran air. Emander berdiri memerhatikan, seolah-olah sedang menonton adegan dalam filem. Tetapi kali ini, ia adalah realiti di hadapannya. Tangisan seorang budak lelaki kecil kedengaran apabila ibunya masih terperangkap di seberang sungai yang arusnya deras. Hati Emander tersentak. Dia berpaling ke arah Arif. Tanpa teragak-agak walau sesaat, Arif segera mengikat tali di pinggangnya dan melangkah ke dalam arus air yang sejuk. Tubuhnya condong ke hadapan untuk menahan daya tolakan air yang kuat pada setiap langkah. Emander menggenggam tangannya erat. Jantungnya berdegup, tidak menentu, seolah-olah masa terhenti. Orang ramai memerhatikan dengan nafas tertahan. Akhirnya, Arif berjaya sampai ke seberang. Dia memapah wanita itu dan membawanya menyeberangi sungai menggunakan tali. Sorakan gemuruh kedengaran sebaik sahaja kaki mereka berdua selamat mencecah tanah. Budak lelaki itu berlari memeluk ibunya erat, air mata membasahi pipi. Emander melihat adegan itu dan merasakan sesuatu di dalam hatinya tersentuh dengan kuat. Selepas keadaan reda, penduduk kampung membawa periuk berisi bubur nasi panas untuk dihidangkan kepada semua. Emander duduk di atas tikar mengkuang lama di sebelah seorang nenek tua. Dia mengangkat mangkuk bubur itu dan menghirupnya. Bau nasi yang wangi bercampur dengan haruman daun bawang membuatkan air matanya mengalir tanpa disedari. Nenek itu memegang tangannya lembut, bercakap dalam bahasa Melayu yang perlahan, "Terima kasih, Nak, sebab tak takut susah datang tolong kami." Arif menterjemahkannya, tetapi hanya dengan riak wajah dan sentuhan lembut itu, Emander sudah faham maknanya tanpa memerlukan penjelasan. Dia berpaling memandang Arif sekali lagi. Kali ini, bukan sekadar pandangan kagum, tetapi rasa insaf terhadap sesuatu yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Sepanjang hidupnya, dia biasa menderma sejumlah besar wang melalui akaun bank, menandatangani cek untuk membina imej yang baik. Tetapi di sini, di kampung terpencil ini, dia melihat nilai sebenar pertolongan secara langsung. Dia melihat air mata pertemuan semula seorang ibu dan anak, dan senyuman kecil yang penuh dengan harapan. Petang itu, ketika matahari terbenam di sebalik bukit, Emander duduk di belakang jeep memandang cahaya lampu dari rumah-rumah yang perlahan-lahan menyala satu persatu dalam kegelapan. Gelak tawa penduduk kampung bercampur dengan bunyi cengkerik yang riuh. Dia berpaling dan berkata perlahan kepada Arif, "Dulu saya cakap Malaysia sungguh menakutkan. Tapi hari ini, saya mula sedar. Yang sebenarnya menakutkan adalah hati yang tertutup daripada kebenaran." Arif berpaling memandangnya, hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa.
tetapi senyuman itu lebih terang daripada mana-mana cahaya lampu di lembah itu. Dan di dalam hati Amanda Collins, satu perubahan besar telah bermula tanpa mungkin untuk kembali menjadi dirinya yang lama. Malam itu, setelah kembali dari kampung yang dilanda bencana, Amanda Collins duduk termenung di bilik hotelnya di tepi Sungai Klang. Cahaya dari bangunan pencakar langit memantul di permukaan air yang berkilauan, tetapi hatinya terasa berat. Telepon di atas meja bergetar tanpa henti. Apabila dia menjawab, dia mendengar suara pembantunya dari Amerika dengan nada cemas. "Amanda, kami terima berita rakan kongsi perniagaan kita dari Amerika Syarikat telah memutuskan untuk menarik diri daripada perjanjian yang akan ditandatangani di Singapura. Mereka tidak yakin disebabkan kenyataan awak di Kuala Lumpur semasa persidangan." Amanda merasakan dunianya seakan-akan terhenti. Dia cuba menelefon kembali untuk memberi penjelasan, tetapi setiap kali dia hanya menerima jawapan ringkas, "Kami perlu mempertimbangkannya semula." Perkataan mempertimbangkannya semula itu adalah pintu yang sedang ditutup di hadapan mukanya. Nilai kontrak beratus-ratus juta dolar sedang lenyap di depan mata. Reputasi yang dibinanya selama lebih sedekat sedang hancur hanya kerana satu ayat yang diucapkannya. Dia terduduk di atas kerusi, jantungnya berdegup kencang. Tangannya menggeletar sehingga hampir tidak dapat memegang telefon. Ini adalah kali pertama Amanda merasakan dirinya terlalu lemah untuk mengawal segala-galanya. Pada ketika itu, telefonnya menyala lagi. Satu mesej ringkas dari nombor yang tidak dikenali tetapi biasa dilihatnya. "Kalau awak perlukan bantuan, saya ada berdekatan hotel." Mesej yang pendek, tetapi dia tahu serta-merta ia daripada Arif. Tidak sampai 15 menit kemudian, Amanda turun ke lobi dan melihat Arif sedang menunggunya. Dia masih sama, kemeja ringkas, mata yang tenang. Tetapi apabila Amanda menceritakan apa yang berlaku, suaranya bergetar, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Arif mendengar dengan senyap. Sebelum bertanya, "Awak nak tunggu sehingga semuanya hancur? Atau awak nak cuba buat sesuatu?" Amanda memandangnya dengan tidak faham, tetapi akhirnya mengangguk. Dia sudah tiada apa-apa lagi untuk rugi. Arif membawanya menaiki kereta melalui kawasan lama di Kuala Lumpur. Cahaya lampu jalan yang suram menerangi wajah mereka seperti bayangan masa lalu. Mereka berhenti di sebuah gerai makan kecil yang masih dibuka pada waktu lewat malam. Apabila melangkah masuk, Amanda melihat sekumpulan lelaki dan wanita seramai kira-kira 10 orang sedang duduk mengelilingi meja kayu lama. Dokumen dan komputer riba bersepah di atas meja. Arif memperkenalkannya dengan ayat pendek. "Ini kawan-kawan saya, pemilik perniagaan kecil di Kuala Lumpur. Mereka nak tolong awak." Amanda terkejut. Dia sudah terbiasa dengan rundingan perniagaan di atas meja mewah yang dialas kain mahal, dengan champagne sejuk di dalam gelas kristal. Tetapi di sini, di sebuah gerai mamak di tepi jalan, di atas meja kayu yang mempunyai kesan tumpahan kuah kari dan sambal. Tetapi apa yang dilihatnya adalah mata yang bersinar-sinar dari kumpulan itu, penuh dengan tenaga dan kesungguhan. Salah seorang daripada mereka membuka komputer riba, menunjukkan statistik ekonomi dan peluang pasaran di Malaysia. Seorang lagi menunjukkan pertumbuhan syarikat pemula tempatan. Mereka bersama-sama merangka dokumen baru untuk dihantar kepada rakan kongsi Amanda di Amerika Syarikat sebagai bukti bahawa Malaysia bukanlah negara yang menakutkan seperti yang pernah dikatakannya, tetapi penuh dengan potensi dan peluang. Amanda duduk mendengar dengan hati yang terharu. Dia tidak dapat menahan diri daripada bertanya, "Kenapa kamu semua nak tolong saya? Sayalah orang yang telah menghina negara kamu." Seorang wanita, pemilik perniagaan kecil, tersenyum sambil berkata lembut, "Di Malaysia, kalau kami nampak orang jatuh, kami akan bantu dia bangun dulu, baru kami tanya kenapa dia jatuh." Kata-kata itu seperti tukul yang menghentam perisai keras di hati Amanda sekali lagi. Air matanya berlinangan tanpa disedari. Dia tidak pernah bertemu sesiapa yang sanggup membantu walaupun pernah dihina olehnya. Sepanjang malam mereka bekerja bersama-sama. Amanda menulis email baru dengan nada yang belum pernah digunakannya sebelum ini. Ikhlas, rendah diri, dan penuh dengan keinsafan. Dia menjelaskan bahawa sebelum ini dia telah menilai dari pandangan orang luar, tetapi hari ini dia telah melihat Malaysia dari hati rakyatnya yang sebenar. Keesokan paginya, Amanda menekan butang hantar pada email itu, beserta laporan yang telah dibantu siapkan oleh kawan-kawan barunya. Hanya beberapa jam kemudian, dia menerima jawapan. "Perjanjian tidak dibatalkan. Tetapi kami mahu mendengar lebih lanjut tentang pengalaman anda di Malaysia." Amanda meletakkan telefonnya, air matanya mengalir deras.
Dia mengangkat muka memandang Arif dan kumpulan usahawan yang masih tersenyum sesama sendiri di sekeliling meja kayu lama itu. Hatinya bergetar lebih hebat daripada ketika dia berjaya memeterai mana-mana perjanjian berbilion dolar dalam hidupnya. Petang itu, sebagai ganti jamuan makan malam mewah untuk mengucapkan terima kasih, Evander diajak untuk makan mie kari di sebuah lorong kecil. Semua orang ketawa terbahak-bahak, berbual dengan riang. Dan itulah kali pertama Evander merasakan bahwa dia bukan lagi sekadar seorang CEO atau jutawan dari negara asing, tetapi seorang kawan yang duduk ketawa bersama di meja kayu lama di Kuala Lumpur. Dan pada malam itu juga, dia memahami dengan mendalam bahwa kekuatan Malaysia tidak terletak pada angka, tetapi pada hati rakyatnya. Cahaya matahari petang menembusi celah-celah papan dinding sebuah rumah kayu lama. Bunyi angin yang meniup bumbung zinc kedengaran seperti amaran bahwa ribut besar akan tiba. Hati setiap orang di dalam rumah itu dipenuhi kebimbangan, seperti kilat yang sabung menyabung di langit. Pada saat itu, segalanya di sekeliling seakan-akan terhenti. Hanya tinggal degupan jantung yang kencang, berirama sama di kalangan ahli keluarga itu. Satu kebenaran telah terbongkar, umpama petir di siang hari. Ia bukan sekadar kebenaran biasa, tetapi kebenaran yang mampu menghancurkan kehidupan dan hubungan yang telah dibina sekian lama. Ayah, yang selama ini dianggap sebagai tiang seri keluarga, ternyata menyimpan rahasia gelap. Kepercayaan yang dahulunya ibarat benang emas kini terputus, tidak mungkin dapat disambung semula dengan mudah. Semua mata berpaling ke arahnya, seolah-olah bertanya dalam hati, adakah ini benar? Ibu, yang duduk di sudut bilik, matanya berkaca-kaca menahan kesakitan. Dia cuba mengawal perasaan, tetapi bibirnya yang bergetar dan tangannya yang digenggam erat menunjukkan betapa dia sedang berjuang melawan kepedihan yang hampir tidak tertanggung. Anak-anak yang duduk terdiam hanya mampu berpandangan, mata mereka penuh dengan soalan yang tiada jawaban. Segalanya seakan-akan runtuh menimpa mereka serentak. Kesunyian di dalam bilik itu lebih menakutkan daripada mana-mana bunyi guru. Tiada siapa yang berani bersuara, seolah-olah semuanya diikat oleh rantai yang tidak kelihatan. Rasa takut, marah, dan kecewa bercampur baur, membuatkan suasana menjadi begitu berat sehingga sukar untuk bernafas. Tiba-tiba, suara anak lelaki sulung yang telah lama ditahan akhirnya meletus. Dia bingkas berdiri, suaranya bergetar, tetapi penuh dengan kemarahan. Kenapa ayah buat macam ni? Ayah tahu tak betapa hancurnya kepercayaan kami semua? Kata-kata itu seperti tukul berat yang menghentam sanubari semua orang. Kebenaran yang tiada siapa mahu terima telah diluahkan tanpa berselindung. Ayah mengalihkan pandangannya, seolah-olah tidak mahu berhadapan dengan apa yang telah berlaku. Tetapi melarikan diri tiada gunanya, kerana setiap pasang mata masih terpaku padanya, seakan-akan mahu menembusi jantungnya. Ketika kemarahan mula memuncak seperti gunung berapi, esakan perlahan ibu menjadi daya yang membuatkan semua terdiam. Dia bersuara dalam tangisan, kebenaran, walaupun pahit, masih lebih baik daripada ditipu dalam kegelapan. Kita perlu hadapinya, bukan lari daripadanya. Kata-kata itu membuatkan suasana yang tegang mula reda, bertukar menjadi keheningan yang diselubungi renungan. Anak perempuan bongsu yang dari tadi hanya mendengar, akhirnya bersuara dengan nada terketar-ketar. Dia bertanya kepada ayahnya, apalagi yang tinggal untuk kami percaya? Soalan itu bukan soalan biasa, tetapi ibarat pedang yang menghiris jauh ke dalam hati ayahnya. Setiap patah perkataannya penuh dengan keputusasaan dan kesakitan. Detik itu menjadi ujian getir bagi keluarga tersebut. Kasih sayang, ikatan, dan kepercayaan diuji seberat-beratnya. Semua orang harus memilih sama ada untuk berdiri teguh dan berjuang bersama, atau membiarkan rahasia dan pengkhianatan menghancurkan segala yang telah mereka bina. Kesunyian yang berpanjangan itu bakal dipecahkan, dan apa yang akan menyusul adalah keputusan paling penting dalam hidup keluarga ini. Nafas yang berat kedengaran mengiringi suasana yang menyesakkan di dalam rumah. Kebenaran yang terbongkar telah merobek hati semua orang, tetapi pada masa yang sama, ia menjadi satu permulaan baru yang tidak disangka-sangka. Ayah yang dari tadi duduk membisu, akhirnya mengangkat tangan mengesat air mata yang tidak dapat ditahan lagi. Wajahnya yang selama ini keras kini kelihatan lemah, seperti gunung yang runtuh di hadapan anak dan istrinya. Dia bersuara perlahan tetapi bergetar, ayah yang salah dari mula, maafkan ayah sebab buat semua orang sakit. Pengakuan itu bukan sekadar kata-kata biasa, ia adalah pengakuan kalah daripada seorang lelaki yang pernah berdiri angkuh di menara gadingnya.
Keheningan kembali menyelubungi bilik itu. Tetapi kali ini, ia bukan keheningan yang dipenuhi kemarahan. Sebaliknya keheningan di mana semua orang sedang bergelut dengan perasaan masing-masing. Ibu, yang lama menunduk, mengangkat wajahnya dengan air mata yang masih mengalir. Dia tidak berkata panjang, hanya berpesan, "Kalau nak mulakan semula, jangan hanya berjanji, kena tunjukkan dengan perbuatan." Ayat itu umpama secebis cahaya yang menerangi bilik yang gelap. Anak lelaki sulung yang dari tadi menggenggam penumbuk, perlahan-lahan meleraikannya. Kemarahan yang membara mula bertukar menjadi sedikit harapan. Dia memandang ayahnya dengan pandangan yang masih belum pudar rasa kecewanya, tetapi ada ruang kecil untuk satu peluang baru. Anak perempuan bongsu, dengan mata yang masih basah, berjalan mendekati ibunya dan memegang tangannya erat. Dia kemudian memandang ayahnya dan berkata perlahan tetapi jelas, "Kalau kita betul-betul masih satu keluarga, kita kena tempuh semua ini bersama-sama." Kata-kata itu menjadi seperti jambatan yang merentasi jurang perpecahan. Suasana mula berubah daripada keputusasaan kepada harapan, dan perlahan-lahan menjadi satu kekuatan yang sukar digambarkan. Ayah mengangkat tangan memohon maaf dalam tangisan. Suaranya serak meminta agar semua orang memaafkannya, walaupun dia tahu ia tidak mudah dan mungkin mengambil masa yang lama. Tetapi melihatnya sanggup merendahkan ego sudah cukup untuk membuatkan hati yang hancur mula bercantum semula. Ibu menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangguk. Walaupun kesakitan masih terasa, memberi kemaafan adalah ubat untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Dia berpaling kepada anak-anaknya dan berkata, "Kita tak akan lupakan apa yang berlaku, tapi kita tak akan biarkan ia hancurkan keluarga kita lagi." Pengisytiharan itu seolah-olah menjadi titik permulaan baru yang dinanti-nantikan oleh semua. Pada malam itu, keluarga yang hampir berpecah belah seakan-akan dapat kembali duduk semeja sekali lagi, bukan kerana segalanya telah kembali seperti biasa, tetapi kerana semua orang memilih untuk membina laluan baru bersama-sama. Air mata masih ada, tetapi kali ini ia bukan hanya air mata kesakitan, tetapi air mata kelegaan. Kisah ini meninggalkan satu pengajaran yang jelas. Rahsia boleh menghancurkan keluarga, tetapi kebenaran dan kemaafanlah yang mampu menyembuhkan hati yang telah retak. Dunia luar mungkin penuh dengan pengkhianatan dan kesakitan, tetapi pada akhirnya, keluargalah tempat perlindungan yang paling utuh, selagi kita berpegang pada cinta, kejujuran, dan kemaafan. Bagi sesiapa yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga, kisah ini mungkin menjadi peringatan. Jangan biarkan rahsia dan kemarahan menghancurkan apa yang telah Anda bina. Kadangkala, memaafkan bukan bermakna melupakan, tetapi melepaskan diri daripada belenggu kesakitan untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Dan jika Anda merasakan pengajaran ini berharga, jangan lupa untuk mengikuti, berkongsi, dan memberikan komen untuk berkongsi pandangan Anda. Keluarga kita mungkin tidak sempurna, tetapi berjalan bersama dengan hati yang kuat dan ikhlas sudah cukup untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Malam itu masih diselubungi perasaan yang sukar digambarkan. Selepas kebenaran terbongkar umpama petir yang menyambar hati semua orang, ia bukan sahaja membakar segalanya menjadi abu, malah menjadi cahaya yang menerangi jalan ke arah permulaan yang baru. Ayah duduk termenung di kerusi kayu lamanya. Matanya penuh dengan kekesalan yang tidak dapat disembunyikan lagi. Dia tahu beberapa patah perkataan maaf tidak akan dapat memadamkan kesilapan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Namun, dia bersedia menggunakan sisa hidupnya untuk membuktikan bahawa keluarga adalah perkara yang paling bermakna baginya. Ibu, yang pernah menanggung kepedihan yang mendalam, perlahan-lahan meruntuhkan tembok di hatinya. Walaupun parut luka masih ada, dia memilih untuk memandang ke hadapan daripada terus terperangkap dalam masa lalu. Dia menghulurkan tangan untuk menggenggam tangan anak-anaknya sambil berkata, "Kesakitan mungkin membuat kita jatuh, tetapi kasih sayang akan membuat kita bangkit semula." Kata-kata ringkas tetapi penuh kuasa itu meredakan suasana yang berat, umpama angin sepoi bahasa yang meniup padang yang luas. Anak lelaki sulung, yang pernah dipenuhi kemarahan dan kekecewaan, memandang ayahnya dengan teragak-agak. Tetapi akhirnya, dia tunduk memberi hormat. Itulah isyarat kecil bahawa dia bersedia memberi peluang sekali lagi. Walaupun keraguan masih ada di hatinya, hubungan mereka mula pulih. Seperti pokok yang pernah patah di badai ribut, tetapi akarnya masih kuat mencengkam bumi, membolehkannya menumbuhkan dahan baru. Anak perempuan bongsu, yang telah menangis sepanjang malam, memutuskan untuk memeluk ayahnya. Walaupun hanya seketika, pelukan itu penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Air matanya bukan lagi hanya air mata kesakitan,
tetapi air mata kemaafan dan kelegaan. Ayah memeluk anaknya erat seolah-olah tidak akan melepaskannya lagi. Rumah yang dahulunya sunyi dan dingin mula dihiasi dengan gelak tawa kecil. Walaupun belum begitu kuat, ia cukup untuk didengari. Keesokan paginya, selepas malam pendedahan kebenaran, keluarga yang pernah retak itu kembali duduk bersama di meja makan kayu yang syarat dengan kenangan. Bunyi sudu berlaga dengan pinggan kedengaran perlahan, seolah-olah simbol permulaan yang baru. Semua orang masih belum dapat melupakan kepedihan masa lalu, tetapi suasana di rumah tidak lagi sama. Ada kehangatan yang perlahan-lahan meresap, menggantikan kesunyian yang telah menekan hati mereka selama bertahun-tahun. Ayah memandang anak-anaknya dalam diam. Matanya yang pernah keras kerana keegoan kini penuh dengan kelembutan. Dia tahu jalan untuk membuktikan dirinya masih panjang. Tetapi pagi ini dia memutuskan untuk bermula dengan melakukan perkara kecil yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Membancuh kopi untuk istri dan anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Semua orang memandang dengan terkejut. Perasaan yang pernah hancur mula pulih melalui tindakan kecil tetapi ikhlas itu. Ibu, yang telah lama memikul beban, tidak dapat menahan air matanya daripada bergenang. Dia tidak berkata banyak, hanya mengangkat cawan kopi, menghirupnya, dan mengangguk perlahan. Pandangannya terhadap suaminya kini tidak lagi dipenuhi kebencian, tetapi terselit harapan bahawa mungkin segalanya boleh pulih jika semua orang benar-benar berusaha. Anak lelaki sulung, yang pernah marah sehingga hampir memutuskan hubungan dengan ayahnya, hanya duduk memerhati dengan perasaan bercampur baur. Dia tidak dapat melupakan luka di hatinya dengan mudah, tetapi pada masa yang sama, dia dapat merasakan perubahan kecil yang berlaku di hadapannya. Seperti benih kepercayaan yang ditanam semula di tanah, walaupun belum bercambah, ia mempunyai peluang untuk tumbuh. Anak perempuan bongsu ketawa kecil buat kali pertama selepas malam yang penuh dengan air mata. Dia berkata kepada semua, "Mungkin rumah kita dah jadi macam rumah semula." Ayat pendek gadis itu menjadi satu getaran yang menyentuh hati semua orang. Selepas sarapan, ayah berjalan keluar ke beranda, memandang langit luas yang cerah dengan cahaya matahari pagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, "Mulai hari ini, aku tak akan kecewakan keluarga aku lagi." Suara itu perlahan, tetapi penuh dengan kekuatan tekad. Apabila dia berpaling, dia melihat istri dan anak-anaknya sedang berdiri memerhatikannya. Tiada tepukan atau pujian, tetapi senyuman dan pandangan mata yang telah berubah sudah cukup untuk membuatnya tahu bahawa dia masih mempunyai peluang. Rumah ini mungkin tidak akan kembali seperti dahulu sepenuhnya, tetapi semua orang memilih untuk melangkah ke hadapan bersama-sama, seperti sungai yang walaupun dihalang oleh batu batan, tetap mencari jalan untuk mengalir ke laut. Babak terakhir ini bukanlah satu penamat, tetapi pembukaan pintu kelaluan yang baru. Keluarga yang pernah retak ini telah belajar bahawa cinta, kejujuran dan kemaafan adalah kunci utama untuk menyatukan kembali hati. Dan pengajaran ini bukan hanya untuk satu keluarga, tetapi cerminan kepada semua, bahawa setiap rumah boleh mempunyai peluang kedua jika kita bersedia untuk berhadapan dengan kebenaran dan melangkah ke hadapan dengan hati yang tidak pernah berputus asa. Beberapa minggu berlalu selepas hari pendedahan kebenaran di rumah lama itu. Tidak semua berjalan lancar seperti yang diimpikan. Keheningan masih kadang-kadang menyelubungi meja makan, keraguan masih terpancar di mata anak lelaki, dan air mata masih bergenang di mata ibu apabila dia teringat masa lalu yang penuh luka. Tetapi apa yang jelas berubah adalah tiada siapa lagi yang memilih untuk melarikan diri. Semua orang memilih untuk berhadapan dan melangkah ke hadapan bersama-sama. Ayah mula melakukan perkara-perkara kecil yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Dia bangun lebih awal setiap hari, menyapu laman, menyiram pokok dan membantu ibu di dapur. Imej lelaki yang dahulunya angkuh kini berubah menjadi seorang yang cuba belajar menjaga keluarga dengan kedua-dua tangannya sendiri. Perkara-perkara ini mungkin kelihatan kecil, tetapi bagi istri dan anak-anaknya, ia adalah tanda perubahan yang nyata. Pada suatu petang, ketika semua orang duduk bersama di beranda, diterangi cahaya lampu jalan, anak lelaki sulung memutuskan untuk meluahkan apa yang terbuku di hatinya. "Ayah, saya masih belum boleh maafkan ayah sepenuhnya. Tapi saya nak cuba mulakan semula, sebab saya tak nak rumah ni penuh dengan kebencian lagi." Kata-kata itu membuatkan suasana terdiam. Semua orang senyap, tetapi dalam keheningan itu penuh dengan makna yang mendalam. Ibu menghulurkan tangan, menggenggam erat tangan suami dan anaknya. Dia berkata,
Yang penting bukan sama ada kita boleh lupakan atau tidak, tetapi sama ada kita memilih untuk membina masa depan baru bersama-sama. Ayat itu menjadi jambatan yang menghubungkan semula perpecahan mereka. Anak perempuan bongsu tersenyum dalam tangisan. Dia berkata dengan suara terketar-ketar, "Keluarga kita mungkin tak sempurna, tapi selagi kita ada satu sama lain, ia tetap rumah yang paling mesra." Kata-kata polos tetapi tulus itu membuatkan ayahnya menangis sekali lagi. Kali ini, bukan air mata kesakitan, tetapi air mata keinsafan dan harapan. Pada malam itu, langit di atas rumah mereka dipenuhi bintang yang berkelipan, seolah-olah menjadi simbol bahwa kegelapan di hati mereka sedang digantikan dengan cahaya harapan. Walaupun proses pemulihan masih memerlukan masa, satu perjalanan baru telah pun bermula. Keluarga ini bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang memilih untuk berpegangan tangan di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu. Dan itulah keindahan sebenar makna keluarga. Apabila keseluruhan cerita ini sampai ke penghujungnya, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana rahasia dan kesilapan boleh memecah belahkan sebuah keluarga. Tetapi, yang lebih hebat daripada itu adalah kekuatan cinta, kejujuran dan kemaafan yang mampu menyembuhkan hati yang telah hancur. Walaupun parutnya mungkin kekal, pilihan untuk berhadapan dengan kebenaran dan melangkah ke hadapan bersama adalah apa yang mengembalikan makna kepada keluarga itu sekali lagi. Pengajaran penting yang diberikan oleh kisah ini adalah tiada siapa yang sempurna. Kesilapan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh mana-mana manusia. Tetapi apa yang menentukan nilai kita adalah bagaimana kita bangkit semula selepas jatuh. Keberanian untuk mengaku salah, kesungguhan untuk memperbaiki diri, dan belas kasihan untuk saling memaafkan adalah kunci yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Dalam masyarakat Malaysia yang amat mementingkan institusi kekeluargaan, menjaga ikatan ini adalah perkara yang paling utama. Rumah mungkin tidak sempurna, tetapi jika ia dipenuhi dengan kasih sayang dan persefahaman, ia sudah cukup untuk menjadi tempat perlindungan yang kukuh bagi semua. Dan inilah mesej yang ingin kami sampaikan kepada semua penonton. Jika Anda sedang menghadapi masalah atau perpecahan dalam keluarga, jangan lupa bahawa cahaya harapan sentiasa ada, asalkan kita berani membuka hati, berani memaafkan, dan berani untuk memulakan semula. Jika Anda menghargai pengajaran daripada kisah ini, jangan lupa untuk mengikuti, berkongsi, dan memberikan komen untuk berkongsi pandangan Anda. Kisah-kisah seperti ini bukan sahaja memberi semangat, tetapi juga menjadi kuasa yang menghubungkan kita semua. Kerana pada akhirnya, tidak kira siapa kita atau di mana kita berada, keluarga adalah bukti sebenar kehidupan.